Pakai ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada Madam Chu, Robi Soli Sodri, Waya Sirli, Amri wal Uda Temisan yang kau-kauli, yang berusaha semua barisan pentadbir SK Tanguk, semua guru kelas yang turut hadir pada mesyuarat ataupun taklimat khas secara Google Meet, serta yang mohon dirahmati Allah adalah barisan ibu bapa untuk sesi persekolahan pembukaan pada 19 Mac untuk sesi 23-24. Baik, saya tidak akan mengambil masa lama untuk membuat pembentangan ataupun perkongsian ilmu kepada semua ibu bapa SK Tanguk, terutama sekali kepada ibu bapa tahun 1. Baik, ini adalah agenda mesyuarat untuk bidang guru 1 termasuk juga ibu bapa, di mana pada minggu pertama yang akan bermula 19 Mac ini, kita di peringkat sekolah menerima satu arahan ataupun mandat agar kita melaksanakan minggu pertama pembukaan sekolah untuk sesi akademik 23-24 dengan program Learning Fun ataupun didik hibur. Di mana untuk sesi 23-24 ini yang akan memberikan penekanan kepada 7 teras nadi utama KPM serta dalam melaksanakan beberapa langkah segera ke arah kesejahteraan guru serta yang melibatkan ibu bapa serta komuniti setempat. Baiklah, kalau tuan-puan tengok saya dah sharekan slide tersebut. Antara rasional yang dilaksanakan ataupun kita wujudkan di peringkat sekolah adalah untuk mewujudkan persekitaran sekolah kita ceria, sihat, kondusif dan selamat, serta perlunya penglibatan kerjasama dan sokongan kepada semua pihak agar kita menggunakan pendekatan yang mesra, seronok, berkesan. Antara konsep program aktiviti adalah 6 perkara yang diutamakan oleh KPM dengan melibatkan murid, guru, ibu bapa dan juga komuniti. Dalam masa yang sama, untuk minggu pertama program secara Learning Fun ataupun didik hibur ini, dalam pendekatan PDP juga diterapkan, di mana anak-anak kita tuan-puan 5 hari ini akan melaksanakan minggu didik hibur. Jadi kita happy, di mana matlamat dia nak menarik minat murid untuk hadir ke sekolah dengan pelbagai aktiviti yang menyeronokkan, santai tetapi terancang. Di mana anak-anak kita, terutama sekali anak-anak tahun 1 yang mungkin baru berkenalan dengan rakan-rakan baru, di situlah mereka akan cuba melaksanakan komunikasi berkesan itu sebagai untuk memupuk satu kerjasama dan juga persefahaman yang erat di antara murid dengan guru, murid dengan murid, murid dengan ibu bapa, agar kita semua dapat mempunyai nilai pendidikan dan juga informatif yang agak berkesan dan juga terkesan dalam kemenjadian murid. Pelaksanaan program dan aktiviti ini berfokus kepada minggu pertama pembukaan sekolah sebagai tindakan awal peringkat sekolah. Peringkat sekolah akan mewujudkan jawatankuasa pelaksana bagi program Murid Ceria, Guru dan Ibu Bapa Bahagia, Sekolah Bitara dan Negara Sejahtera, di mana tentatif pelaksanaan adalah disyorkan secara global, di mana ia mengikut kesesuaian lokaliti ataupun budaya sekolah. Jadi di sini dekat slide ni saya cuba kongsikan antara penekanan program aktiviti yang digunakan ataupun yang kami laksanakan adalah aktiviti murid dengan guru, aktiviti murid dengan murid, aktiviti murid dengan ibu bapa dan komuniti, aktiviti guru dengan ibu bapa dan komuniti, dan juga aktiviti murid, guru, ibu bapa dan komuniti. Pendek kata, dia base kepada program mesra pelanggan. Dan insyaAllah saya akan cuba bentangkan sedikit demi sedikit. Ini antara 14 aktiviti yang dicadangkan di peringkat JPN Kelantan untuk peringkat sekolah di seluruh negeri Kelantan laksanakan, ataupun peringkat sekolah cuba membuat atur cara yang bersesuaian dengan budaya sekolah. Dan akhirnya pada hari kelima sebagai cadangan, kami peringkat sekolah perlu melaksanakan perhimpunan ringkas yang berkonsepkan bersih kawasan sekolah,
kebersihan bilik darjah, jamuan ataupun cabutan bertuah yang dicadangkan oleh peringkat PIBG Community ataupun PIBKS di peringkat sekolah. Jadi ini antaranya. Contoh, saya nak kalau tuan-puan boleh screenshot pun boleh screenshot. Ini antara cadangan program yang berfokuskan kepada tahun 1 dan tahun 2. Maknanya tuan-puan, 5 hari minggu pertama persekolahan ini tidak lagi dilaksanakan PDPC berfokus. Jadi anak-anak kita akan cuba laksanakan program didik hibur di mana anak-anak ini akan melaksanakan beberapa aktiviti yang telah pun dipersetujui di bawah jawatankuasa perancang bagi program khas ini. Maknanya pada minggu kedua nanti anak-anak kita akan terus melaksanakan program PDPC. Untuk anak-anak tahun 1 agak special sedikit kerana mereka akan terus melaksanakan program transisi. Maaf tak jelas lah cikgu. Sekat-sekat. Orang lain sesekat ke? Mungkin lain kot. Cikgu teruskan. Saya teruskan tak apa. Kita taklimat ini kita rekod. Nanti tuan-puan boleh mendengarnya kembali. Untuk minggu pertama selama 5 hari ini, anak-anak kita telah pun dirangka jadual ini untuk dilaksanakan sama ada indoor dan juga outdoor. Kalau tuan-puan tengok dan lihat, pada hari Ahad seperti taklimat pertama kita pada minggu pertama hari Sabtu yang lalu, cuti, anak tuan-puan akan hadir di pintu gate B dengan tema topi berwarna yang telah pun dikongsikan oleh guru kelas. Anak-anak tuan-puan akan terus masuk ke pekarangan sekolah dan akan disambut di pentas sarana. Dengan ini, anak tuan-puan akan dikelaskan dan bergerak ke kelas masing-masing. Sebelum perhimpunan khas dilaksanakan. Untuk tahun 1, anak-anak tahun 1 akan dikumpulkan terlebih dahulu di dalam kelas untuk ditanda kehadiran sebagai aktiviti wajib, dan anak-anak yang terlibat dengan program HITS iaitu hidangan makanan sihat peringkat sekolah akan diasingkan untuk taklimat khas. Dan seterusnya anak-anak kita akan melaksanakan aktiviti gotong royong kelas. Selepas rehat, anak-anak akan diterapkan dengan pelaksanaan buku skrap berdasarkan modul yang disediakan di peringkat panitia. Ingat tuan-puan, buku skrap. Jadi anak-anak tuan-puan datang ke sekolah, pastikan alat kelengkapan menulis mewarna dia lengkap. Dan sebelum balik 1 jam, kita akan melaksanakan permainan puzzle ataupun Lego untuk aktiviti lokomotor mereka. Itu hari Ahad. Hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis, kami akan terus share jadual ini nanti bersama anak tuan-puan dan juga di dalam WhatsApp group ini. Cuba tuan-puan terus tengok kepada hari Khamis. Hari Khamis adalah hari pertama berpuasa, di mana anak-anak kita secara lazimnya akan melaksanakan bacaan Yasin bermula jam 7.20. Mungkin bila tak ada RMT, anak-anak kita akan berada di Dewan seawal 7.15 pagi. Di situ kami menyarankan agar semua anak-anak yang hadirlah awal kerana kita bukan saja surah Yasin kita baca, kita juga ada aktiviti sasiah unggul murid yang kita laksanakan di Dewan pada hari Khamis. Selepas itu, kita akan laksanakan ceramah yang berkaitan tentang Hiyak Ramadan dan beberapa kuis untuk pendekatan dan pendedahan awal anak-anak kita. Selepas rehat, masa rehat inilah hanya tahun 1 dibenarkan untuk membeli di kantin. Tahun 1 kepada anak-anak yang tidak berpuasa, kantin akan beroperasi seperti biasa. Jadi tidak perlulah ibu bapa susah datang ke sekolah untuk hantar makanan kerana kantin akan dibuka seperti biasa hanya untuk murid tahun 1. Untuk anak-anak HITS, tuan-puan telah seramai 45 orang telah pun membayar kepada pihak kantin, dan untuk hari Khamis kiranya anak-anak tuan-puan yang menyertai program HITS, anak-anak tuan-puan boleh membeli seperti biasa di kantin. Kerana program HITS tidak akan dilaksanakan sepanjang bulan puasa. Jadi ia merupakan alternatif ibu bapa untuk memberi duit saku kepada anak-anak untuk boleh membeli di kantin sekolah.
Okey, tuan-puan. Okey, ini antara cadangan program untuk 5 hari murid ceria, guru dan ibu bapa bahagia, sekolah Bitara dan Negara Sejahtera. Okey, ini antara tahun 4, tahun 5. Okey, 1, 2, 3 dia punya time frame berbeza kerana anak-anak kita mempunyai 3 peringkat jadual rehat. Okey, seterusnya saya kongsikan falsafah pendidikan negara yang mana saya rata-rata ibu bapa telah pun tahu dan arif, di mana 5 unit utama ini perlu kita fahami bagaimana untuk menghasilkan kemenjadian murid yang berkesan. Ingat tuan-puan, anak-anak kita perlu seimbang daripada segi JERIS, JERIS, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek ataupun insaniah dan juga sasiah mereka. Ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan di mana semua ibu bapa perlu juga mengetahui. Begitu juga saya kongsikan visi KPM, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, di mana di bawah pendidikan berkualiti ini mempunyai 5 unsur utama. Seperti mana kita di bawah program TS25 iaitu transformasi school, kita perlu melaksanakan FPK aspirasi sistem, di mana kita ada 6 jenis ataupun 6 ciri aspirasi sistem, dan juga triangle TS25 yang melibatkan kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Pentaksiran ini juga dikenali sebagai pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah ini tuan-puan ada 5 unit utama di bawahnya, iaitu PBD, UASA, Psychometric, penilaian segak dan juga PAJSK, dan untuk tahun 5 yang dipanggil UPKK. Anak-anak kita dinilai oleh 5 unit teras utama ini. Untuk menghasilkan insan terdidik, merangkumi pemimpin, guru, ibu bapa, murid agar anak kita dapat mencapai program di bawah kementerian, iaitu program ABC yang bermaksud anak yang baik lagi cerdik. Dan untuk merealisasikan aspirasi negara sejahtera, KPM serta JPN serta PPD dan juga sekolah akan terus membantu anak-anak kita untuk mencapai menjadi murid secara berimpak tinggi, insya-Allah. Seterusnya, bagaimana hubungan antara warga sekolah, PIBG, PIBKS dan rakan strategik boleh kita murnikan dalam pelbagai kategori, dan kita antara kategori murid di bandar dan mempunyai beberapa kekuatan lah di perkampungan kita SK Tangok ni, dengan bantuan PIBK dan juga komuniti. Kalau kita ada stakeholder dalaman seperti UMK, IKBN, kita ada vocational teknik, kita ada hampir dengan PPD dan sebagainya. Itu adalah antara kekuatan yang dimiliki oleh peringkat SK Tangok. Saya kongsikan bagaimana KPPM cuba mewujudkan murid ceria, guru bahagia, sekolah Bitara, negara sejahtera. Ini adalah intipati sidang media KPM yang telah pun diumumkan untuk membantu murid-murid di kalangan B40 untuk reformasi pendidikan negara, di mana semua ibu bapa termasuk kami guru-guru perlu merealisasikan KPM tumpu 7 teras utama ini. Dan untuk tuan-puan tak perlu salin, saya akan cuba sharekan slide ini sebaik mungkin agar tuan-puan boleh mengetahui dan rajin-rajin untuk melayari laman web kementerian untuk sentiasa bijak menjana pendidikan anak-anak di rumah. Ini antara pecahan bagaimana nak laksanakan sehingga di hujung pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita di tahun 6, terutama sekali tahun 1 ni tuan-puan, anak kita boleh capai terus program ABC ini, iaitu anak yang baik lagi cerdik. Kalau tuan-puan tengok carta alik ini anak baik cerdik perlu merangkap ataupun menguasai JERIS ini. Ni JERIS ini. Setiap nama JERIS ini ada intipati-intipati ataupun sasaran yang perlu ibu bapa bantu kami di peringkat sekolah agar anak-anak kita terus mencapai 5 objektif, iaitu lahirnya dengan cara yang berhemah,
mempunyai sikap yang beradab, karakter yang bagus, boleh menghasilkan sesuatu yang berimpak di peringkat sekolah dan juga di rumah, iaitu menghasilkan peristiwa. Dan akhirnya bila semua ini dapat dilaksanakan dengan baik, insya-Allah anak-anak kita dan juga kita kemudian nanti akan mati, tetapi yang kekal adalah ilmu yang berimpak tinggi. Okay, itu antara program ataupun capaian pengarah KPM kita tentang program ABC. Okay, tuan-puan, seterusnya fokus ini untuk mesyuarat ini diutamakan kepada penekanan isu kemiskinan, iaitu multidimensi murid daripada keluarga B40. Dan untuk catat ataupun graf SK Tanguk, kita 50%. Okey, ibu bapa SK Tanguk ini adalah B40, dan tahniah kepada golongan ini kerana tiada seorang pun ibu bapa yang anak dia keciciran untuk ditempatkan di SK Tanguk, kecuali tuan-puan lambat berdaftar dan kekosongan untuk penempatan telah pun penuh. Okay, isu keciciran pendidikan serta masalah literasi numerasi, dan alhamdulillah di peringkat SK Tanguk kita telah pun laksanakan di bawah program Payung Hidaku untuk meningkatkan iaitu peratus literasi numerasi murid agar murid mampu mencapai MTM, iaitu menguasai tahap minimum paling kurang TP3. Jadi tuan-puan yang dah ada anak tahun 2 hingga tahun 6, telah pun menerima slip PBD. Jangan rasa terkejut kalau TP3 adalah sikitnya, tak. TP3 itu telah pun mencapai tahap minimum anak-anak. Okay, seterusnya isu sekolah daif. Alhamdulillah kita SK Tanguk tidak terlibat dengan kategori sekolah tak daif, dan untuk perkara yang ke-8 ini tuan-puan perlu membantu kami peringkat sekolah untuk menghasilkan kita antara sebuah sekolah di peringkat PPB Bacok yang boleh dilahirkan sebagai sekolah kebitaraan negeri, insya-Allah. Okey, fokus seterusnya. Okey, anak-anak kita yang bermula dari tahun 1 hingga tahun 6, bila naik nanti di tingkatan 1, mereka akan layak menerima sijil SPM. Untuk sijil SPM pada 5 tahun ataupun tahun-tahun yang berikutnya. Okey, untuk sekolah padat, kita Tanguk ini terlibat. Okey, di mana kepadatan kita, dan untuk pengetahuan tuan-puan hari ini, bermula data pagi tadi, kita telah pun menerima tambahan murid tahun 1. Tambah murid tahun 1 dengan beberapa unjuran dan juga kata orang sebablah kenapa ibu bapa memilih SK Tanguk sebagai sekolah tumpuan mereka. Untuk perkara ke-12 ini, isu beg berat dan jadual waktu. Tuan-puan akan dibekalkan jadual waktu selepas ini oleh guru-guru kelas. Jadi sentiasa menunggu info-info terkini. Ini saya kongsikan enrolment guru dan juga murid SK Tanguk. Kita di SK Tanguk mempunyai 56 orang guru, di mana kami hanya mempunyai 11 orang guru lelaki dan 45 orang guru perempuan, di mana purata pada hari ini anak kita seramai 825 orang. Naik 15% jumlahnya daripada tahun lepas, tuan-puan. Di mana kita mempunyai 368 murid lelaki, 372 murid perempuan dan prasekolah 75. Saya kongsikan kalender akademik. Saya juga akan kongsikan ini bolehlah tuan-puan simpan untuk tuan-puan merancang nanti. Ini adalah takwim. Takwim untuk di peringkat negeri Kelantan. Untuk tuan-puan, kita mempunyai 46 minggu waktu persekolahan dan 36 minggu sesi PDP. Tuan-puan boleh buat catatan sedikit iaitu 42 minggu sesi persekolahan, 36 minggu sesi PDP. Hanya dia kehendak ataupun mandat daripada jabatan agar kita laksanakan hari bertemu pelanggan pada hari pertama persekolahan dengan berpunca. Ini adalah surat punca kuasa di mana kita akan melaksanakan pelaksanaan hari learning fund selama 5 hari. Untuk person in charge sekolah, kita masih lagi terikat dengan pegawai PPD, dan person in charge di sekolah SK Tanguk ialah Encik Ahmad Radi daripada unit pembangunan bakat murid di PPD Bacok. Mereka ini akan hadir bersama dengan kita dengan membawa borang instrumen
Okey, bagaimana peringkat sekolah merancang untuk melibatkan pelaksanaan ibu bapa sepanjang 5 hari pelaksanaan kehadiran murid secara learning fun. Okey, seterusnya untuk sekolah dalam bulan Ramadan, untuk sesi pagi sekolah akan beroperasi seperti biasa bermula jam 7.45 hinggalah 4.30 petang atau waktu suku untuk kelas Fardu Ain, 7.45 Rabu Khamis hinggalah 12.45 pada setiap hari. Okey, ini adalah enrolment. Okey, murid tahun 1 seramai 125 orang untuk sesi 23-24 dan seramai 45 orang. Okey, ibu bapa yang ingin turut serta bagi program HITS. Baik, ini istimewa bagi ibu bapa yang menyertai program HITS. Tuan-puan dijemput untuk hadir ke sekolah selama 4 hari ini semasa waktu rehat jam 9 suku hingga 45. Okey, iaitu selama 30 minit. Okey, ibu bapa yang anak dia menyertai program HITS boleh hadir sebelum jam 9 suku, paling awal jam 9.10 dan boleh parking di kawasan padang sekolah. Ingat, ini kepada ibu bapa yang menyertai program HITS. Okey, tuan-puan dijemput dan boleh hadir, di mana pada hari berkenaan tuan-puan hadir, kita akan edarkan borang piagam pelanggan. Iaitu piagam pelanggan untuk tuan-puan isi. Okey, bertempat di kantin sekolah. Okey. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, pada hari Selasa 21 hari bulan, SK Tangguh akan menerima rombongan daripada 2 buah negeri, iaitu JPN Terengganu dan juga JPN Kelantan, untuk melihat sendiri bagaimana pelaksanaan program HITS ini, pemakanan sihat peringkat sekolah ini kita laksanakan. Dan saya mohon, mari tuan-puan datang beramai-ramai pada hari tersebut untuk memberi sokongan kepada peringkat sekolah. Ia bukan paksaan tetapi sekadar jemputan kepada ibu bapa yang berpeluang untuk program HITS ini. Kami alu-alukan kehadiran tuan-puan. Baik, saya buka kepada ibu bapa yang untuk Q&A ataupun yang ingin memberi cadangan kepada peringkat sekolah, kerana untuk instrumen, salah satu instrumen yang perlu peringkat sekolah dan juga jawatankuasa pengurusan laksanakan ialah memberi penerangan dan berkongsi taklimat tentang pembukaan sekolah ini kepada ibu bapa. Jadi saya buka kepada ibu bapa untuk Q&A. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan, saya nak tanya berkaitan dengan yang HITS yang ibu bapa dibenarkan untuk pergi ke kantin 9 suku hingga 30 minit kan? 9 suku hingga 45 dan akan diberikan piagam pelanggan, right? Okey, borang. Borang piagam pelanggan. Ya. Tapi sekiranya ibu bapa memang tak boleh hadir, adakah borang itu akan diberikan ataupun memang dia khas kepada yang hadir sahaja? Terima kasih. Okey. Saya jawab dulu boleh? Yang puan apa ya? Boleh maklum nama puan? Atma. Okey, terima kasih Puan Akmal. Okey, soalan yang sangat baik. Okey. Ibu bapa yang hadir kita akan berikan borang dan kita akan kumpulkan borang tersebut nanti pada hari Khamis, iaitu hari puasa. Okey, unit jawatankuasa akan membuat sorting. Seramai 45 orang murid tu, ibu bapa mana lagi yang tak isi borang? Nanti kami akan jemput pula tuan-puan untuk hadir pada lepas raya. Ibu bapa yang tak hadir lagi, kita akan jemput lagi sekali untuk tempoh yang tertentu agar tuan-puan perlu mengisi, sebab tuan-puan kena isi borang tu dengan pemerhatian tuan-puan semasa hari kejadian, sebab kami nak dapatkan how much star untuk keberhasilan dan juga instrumen tersebut. Sebab kalau tuan-puan tak hadir, tuan-puan tak tengok dengan secara real, tuan-puan tak boleh nak tanda tu skor yang tuan-puan perlu bagi kepada pihak kami pengurusan, sebab ia merupakan borang di peringkat kebangsaan. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Puan kembali. Okey, seterusnya ada ke yang lagi untuk pertanyaan ataupun cadangan?
Okey, saya jawab dulu ya secara dalam inbox message, iaitu daripada Puan Nurul Nadiah Muhammad. Cikgu, pemakaian untuk gotong royong tu baju sekolah ke? Okey, untuk tuan-puan boleh memakai baju sekolah, dan untuk anak tahun 1 ni tak dapat lagi kan baju PJ. InsyaAllah sekiranya dalam minggu pertama ini kita akan beri kepada anak-anak. Dan kalau tidak ada, anak-anak tuan-puan dibenarkan memakai t-shirt putih dan seluar trek pada hari berkenaan. Sebab kita tengok jadual, kita ada sukaneka, kita ada senam sihat. Okey, jadi dibenarkan memakai pakaian PJ dan juga ber-t-shirt putih. Boleh Puan Nurul? Ada ke Puan Nurul? Kalau Puan Nurul tak boleh cakap, boleh type dekat inbox message sama ada bersetuju ataupun tidak dengan jawapan yang saya kongsikan. Okay, terima kasih Puan Nurul. Okey, ada lagi ke pertanyaan ataupun cadangan pada ibu bapa? Okey, setakat hari ni ramai dah ke ibu bapa yang dah start buat topi anak-anak ni? Ke guna topi pader je, betul spray warna? Dia mengikut kreativiti ibu bapa Okey, daripada Puan Nur Hamizah, cikgu, saya kurang jelas tentang keyword topi berwarna semasa hari pertama sekolah. Okey, Puan Nur Hazimah, dah tengok ke YouTube yang dikongsikan? Okey, cikgu boleh wujudkan topi yang sama macam YouTube. Okey, kalau contoh kelas 1 amanah adalah warna merah, okey, tuan-puan boleh menggunakan kertas warna merah. Contohnya seperti kertas warna ataupun kertas manila card. Pastikan topi itu biar tahan lama dalam tempoh 1 minggu. Sebab kita target anak-anak kita ni dia boleh kenal kawan dia dan ke mana tuju kelas dia pada hari berkenaan. Boleh Puan Nur Hazimah, kalau malu untuk jawab secara voice boleh type kembali. Sebab setiap kelas dia warna berbeza. Okey, seterusnya pada Puan Siti Mariam. Maksudnya minggu pertama itu pakai t-shirt putih ke Puan? Dibenarkan. Sama ada pakai hari Ahad wajib pakai baju sekolah, uniform lengkap hari Ahad. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis itu dibenarkan memakai pakaian PJ ataupun t-shirt putih, seluar trek, kasut sekolah. Dalam YouTube tu okey, insyaAllah nanti GBK akan kongsikan pre-recording, dan saya akan kongsikan slide inilah kepada tuan-puan untuk tuan-puan study ataupun mungkin terlepas info-info terkini. Waalaikumsalam ya. Link YouTube untuk kita kongsi melalui kelas. Okey, nanti saya akan kongsikan dalam grup tahun 1 sebab hajatnya selepas kita buat Google Meet ni, saya akan terus bubarkan grup tahun 1 ini. Kita hanya fokus kepada kelas masing-masing. Bermakna saya akan bubarkan pada jam 5 petang dan selepas ni saya akan kongsikan kembali YouTube yang telah pun dikongsikan. Tak apa, kalau apa saya kongsikan sekarang. Okey. Okey, kejap Okey, untuk keperluan tu tengok sini. Okey. Dia aktiviti ini contoh untuk tahun 1-2 hari Isnin. Spelling it right ini dia berlaku di dalam kelas. Dia berlaku di dalam kelas. Jadi kalau contoh karya seni hari Isnin ni dia berlaku di dalam kelas. Sebab dia bukan semua aktiviti ini berada di outdoor. Dia boleh berada di indoor, cuma pelaksanaan dia agar murid happy. Fun learning. Okey, contoh kalau yang tuan tanya tadi untuk pembawaan alat tulis ya.
anak-anak tuan-puan perlu dibekalkan pensel warna dan sebagainya. Untuk tahun 1, kita masih lagi dalam minggu transisi selama 4 minggu. Jadi buku teks memang kita tak bagi lagi, cuma boleh bawa buku tulis dan anak-anak tuan-puan akan dibekalkan buku transisi yang telah pun disediakan oleh MGB. Sebab dia dah ada dalam senarai bayaran baru ni, akan dibekalkan. Jadi anak tuan-puan akan follow terus. Okay, contoh kalau tengok aktiviti hari Isnin ni, okay, surat untukmu. Nanti tuan-puan jangan terkejut kalau tuan-puan tengok anak tuan-puan buat balik surat khas. Dia nak bagi ayah ke nak bagi mak dia. Deh. Okay, nanti tuan-puan boleh tunggulah beberapa aktiviti lagi. Okay, cumanya kalau tengok di sini, okay, hari Selasa kita ada BMI. Jadi BMI ini tidak perlu pun orang kata secara lasak. BMI ini adalah program kementerian di mana kita nak mengetahui anak kita ni adakah obes ataupun bantut. Program di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi kita kena tengok BMI anak kita. Ini hanya melibatkan aktiviti yang ringan sahaja, iaitu ukur timbang berat, ukur ketinggian dan juga ada satu aktiviti yang secara antara guru dengan murid. Jadi akan keluarlah BMI. Daripada situlah sebenarnya SK tahun ini kena melaksanakan pemakanan sihat tersebut. Untuk pemain rakyat ini, dia ada 2 situasi, sama ada outdoor dan juga indoor. Untuk indoor, ia merupakan satu tutorial ringkas kepada murid dan murid boleh laksanakan di dalam kelas dan juga di luar kelas juga. Cumanya untuk hari Rabu, semua murid SK Tangok wajib memakai pakaian PJ ataupun t-shirt putih kerana hari ini adalah hari kualiti kurikulum dan juga sukan peringkat sekolah. Dan hanya pada jam 11.45 anak-anak kita akan dikumpulkan di Dewan untuk program Ambang Hiap Ramadan dengan membuat pelancaran awal puasa dengan beberapa aktiviti dan juga ceramah oleh ustaz di sekolah. Boleh jelas, Cik? Okey, terima kasih kembali. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sebab saya nak tanya berkenaan kafah lah, sebab minggu kedua dia dah start puasa kan. Jadi untuk kelas 1 kafah dia balik 15 juga ke macam mana? Saya nak tahulah kalau saya nak tanya macam ni, kalau saya minta kebenaran untuk tak masuk kafah dalam sebulan bulan puasa ni ke atau macam mana? Boleh ke? Nak tahu sebab macam aku, anak saya dia dah start puasa. Tu pun dia yang nak untuk tahun lepas. Okey, dia dah start puasa walaupun tak penuh sangat. Jadi saya nak tahu lah macam darjah 1 ni macam mana, sebab rasa macam kalau balik 4 suku tu rasa macam kesian. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Mariam, saya jawab Okey. Untuk tahun 1 hingga tahun 5, kafah pada 19 hari bulan telah pun bermula. Dan jadual sebelum puasa tetap pada tahap 2 pada hari Ahad ialah 4.45 dan hari seterusnya ialah pada 4 suku. Dan pada bulan puasa anak-anak kafah kita akan balik seawal jam 4 petang. Dan untuk pengetahuan tuan-puan juga, kafah juga akan melaksanakan 4 hari utama ini adalah hari learning fun juga. Mereka akan sediakan modul. Dan untuk kalau tuan-puan tanya saya boleh ke tak, jawapannya tak boleh. Kerana kafah ini ada penilaiannya di hujung tahun. Di hujung tahun nanti dia ada penilaian. Bila 1 bulan anak tuan-puan tak datang, dia ada dah markah peratus kehadiran dan juga capaian dia. Sebab semasa kafah ini, guru perlu ada satu bimbingan untuk bacaan-bacaan tertentu, terutama sekali tentang budaya solat. Jadi kalau anak orang lain buat penilaian, anak puan tak ada penilaian. Jadi kalau anak orang lain boleh markah, anak puan tak boleh markah nanti. Kecuali lah untuk excuse kelas kafah ini mempunyai masalah kesihatan.
Sebabnya kafa ini ataupun pafa ini nanti sehingga anak kita di tahun 5 ia dikira peratus kehadiran. Itu sebab anak kita hebat pun dalam bacaan Al-Quran, tetapi kenapa tak boleh dapat straight 8A? Kerana ada pengiraan dia bermula dari tahun 1. Saya faham tu, sebab tahun 1 kan anak ke, jadi kita ibu ni ada perasaan humanistik lah. Dan setakat ini Alhamdulillah ibu bapa tahun 1 yang berada di SK Tanguk ni, dia memang support sebaik mungkin program kafar dan program sekolah walaupun belum puasa. Dan setakat hari ni dengan doa berkat Tuan Puan, tak ada lagi isu anak-anak SK Tanguk di tahun 1 yang pengsan ataupun sebagainya di bulan puasa. Sebab dia sekat pukul 4 je Tuan Puan, tak sampai pukul 4.45. Cuma kalau Tuan Puan lah, saya tak nak beri peluang ini sebab bila saya buka peluang satu kepada ibu bapa, dia akan beri peluang yang lain. Kerana pegang kepada sesuatu, kerana akhlak anak-anak kita bermula daripada kita di rumah. Okey, Tok Puan Siti Mariam, sekiranya ada lagi isu apa nanti boleh PM tepi saya. Boleh Puan? Okey, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Okey, Puan Nur Syam bagi tahun 25 bila kelas kafak bermula. Okey, Tuan Puan, Puan Nur Syam, bermula hari Ahad 19 bulan, kafa telah on. Terus bagi sokongan kepada kafa kita. Anak kita SK Tanguk tahun ni mencatat peningkatan yang sangat baik dalam capaian straight A. Terima kasih dan tahniah kepada Tuan Puan yang sentiasa menyokong kepada SK Tanguk kelas kafa. Okey, ada lagi ke? Kalau tiada, saya bagi pihak pengusaha. Ada lagi ke? Nak raise hand ataupun cuba nak berkongsi? Okey, saya anggap tak ada. Okey, saya bagi pihak pengurusan sekolah SK Tanguk bersama barisan pentadbir saya dan juga semua guru tahun 1 hinggalah tahun 6 di SK Tanguk ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan, dorongan dan yang pentingnya doa Tuan Puan untuk terus kami warga guru melahirkan anak-anak yang hebat, cemerlang daripada seri jeris, terutama sekali akhlak dalam keagamaan, dan terus menyokong kami. Dan sekiranya ada isu yang terpencil, mohon ibu bapa untuk terus tampil ke sekolah untuk kita buat perbincangan. Dan setakat ini saya cukup kagum dan bangga dengan supportif yang diberikan oleh ibu bapa SK Tanguk. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu pada saya, dan terus menyokong kami warga SK Tanguk kerana kita adalah sederap kat terbilang dengan matlamat sebuah keluarga yang hebat dan harmoni, insya-Allah. Okay, terima kasih pada saya semua dan kau boleh buka kamera untuk saya screenshot gambar kita semua sebagai evidence. Okay, ready? Nak senyum. Okay, 1, 2. Okay, sekali lagi. Okay.